أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لك يا الله، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله ويا حبيب الله ويا خليل الله. أشهد أنك رسول الله، أنك قد بلغت الرسالة وأديت يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر تمم بالخير يا كريم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin. Kata Allah, katakan kepada mereka, sekiranya bapa-bapa mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, isteri-isteri mereka dan juga kaum kerabat mereka, dan begitu juga harta yang mereka usahakan dan perniagaan yang dikhawatiri akan berlakunya kerugian, dan juga rumah-rumah yang tersergam indah, itu kesemuanya lebih mereka cintai, yang mereka sayangi daripada mereka nak mencintai Allah dan Rasul, dan juga daripada nak berjihad di jalan Allah. Maka kata Allah, tunggulah, kami akan menurunkan, yakni keputusan, iaitu azab, siksaan, balasan terhadap mereka, dan Allah tidak akan memberi petunjuk pimpinan kepada orang yang berlaku jahat. Shadaqallahul Azim. Surah At-Taubah ayat 24. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi sekalian, pertama-tamanya marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah pada saat ini masih lagi kita berada di atas muka bumi ini untuk meneruskan sisa baki usia yang ada bagi mengejar keredaan Allah Subhanahu wa taala, di samping berlumba-lumba melakukan kebaikan, fastabiqul khairat, untuk menghimpunkan pahala-pahala seboleh-bolehnya, pahala yang menggunung, menjadi bekalan untuk negeri akhirat, dan juga menjadi modal kita untuk kita berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang kita masih lagi berada di dalam bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi, bulan kelahiran junjungan Nabi SAW. Sepatutnya kita pada waktu ini, tak kala ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semarak Rasul, kita perlu cari usaha ikhtiar bagaimana kita nak menyuburkan rasa cinta dan kasihnya kepada insan agung yang kita sedia maklum tak ada manusia yang boleh menyamai ataupun nak menandingi kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya kita mampu menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kita lihatlah keadaan di akhir zaman, bukan semua orang, tuan-tuan, yang hari ini kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita tidak membaca kitab-kitab, buku-buku sebagai rujukan, sama ada kitab Syama'il Muhammadiyah Imam At-Tirmidzi,
yang mengarang daripada awal sehingga akhirnya wafat Nabi SAW. Dan kalau kita nak menelusuri sunnah Nabi SAW, maka perlu kita membaca kitab sirah. Di antara yang masyhur, kitab sirah Ar-Rahiq Al-Makhtum umpamanya. Kalau sekadar kita berselawat pun belum tentu lagi kita dapat rasa dan berperasaan kasih dan cinta kepada Nabi SAW. Dan begitu juga kalau kita tidak memenuhi ruang-ruang yang ada di masjid dan surau apabila dianjurkan program-program ceramah kuliah yang berkait dengan maulid Nabi seumpama malam ni, tuan-tuan, disebut hanya di lidah berselawat ke atas Nabi, tetapi praktikalnya, sebenarnya hakikat kita bukanlah seorang yang disebut sebagai pencinta Rasul, pencinta Nabi SAW. Ini pun juga Allah melihat sama ada kita benar-benar bersyukur kepada Allah ataupun tidak. Sebab diukur bagaimana kita melaksanakan segala perintah Allah. Yang mana yang melaksanakan perintah Allah sudah tentulah yang menzahirkan apa yang diperintah oleh Allah di dalam Quran, tak lain tak bukan Rasulnya Nabi SAW. Selalu kita dengar yang kita perlu jadi seorang manusia, apabila Allah suka maka kita suka, apabila Allah benci kita juga benci. Dan Nabi itulah sifatnya, apabila Allah suka maka Nabi pun suka, apabila Allah murka dan benci maka Nabi pun begitu juga, Nabi akan benci. Hari ini kita tengok, kita kadang-kadang jadi terbalik kod. Kita kata apa yang Nabi benci kita suka, dan apa yang Nabi suka kita benci. Bagaimana kita nak menzahirkan umat yang terbilang, bukan sekadar menjadi umat yang cemerlang, tetapi umat yang terbilang di akhir zaman, ya. Sebab itulah seorang yang dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal dan pada tahun gajah, ada ulama menyebut, ulama sirah menyatakan bahawa setelah mana 50 hari peristiwa serangan tentera bergajah Raja Abraha ke kota Mekah, lalu dipatahkan serangan tersebut dengan kuasa Allah, diutuskan wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah utuskan burung ababil yang di setiap paruhnya mencengkam batu as-sijil yang katanya dibuat daripada kerak api neraka. Allah perintahkan lempar ke atas tentera bergajah Raja Abraha. Apa yang berlaku, tuan-tuan sekalian? Waja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadilah mereka seperti mana dia daun yang dimakan oleh ulat-ulat. Besar mana agak-agak burung ababil, besar burung ciak aja, cik aja. Tapi dengan kuasa Allah nampak kesemuanya hancur musnah, termasuk Allah mematikan Raja Abraha dalam keadaan yang cukup hina. Selepas 50 hari peristiwa tersebut, maka diberitakan lahirlah manusia yang agung. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Al-Ahzab ayat 40. Ayat ni kalau siapa yang ziarah makam Rasulullah di Madinah akan lihat di depan makam Nabi, inilah ayat yang akan kita tengok, yang dilekatkan sebagai khat di pintu jeriji besi makam Rasulullah. Maka Muhammadun aba ahad rijalika ila akhir ayat tadi. Bermaksud Muhammad itu bukanlah bapa seorang lelaki daripada kalangan kamu, kan tetapi Muhammad itu adalah as a messenger, Rasul Allah, dan penamat siri Nabi Rasul yang diutuskan oleh Allah. Allah amat mengetahui atas tiap-tiap sesuatu. Ini yang disebut lahirlah Muhammad bin Abdullah pada waktu itu di rumah Abu Talib
bin Abdul Muttalib, yakni pak saudara Nabi, bapa saudara Nabi Abu Talib, yang mana lahirlah manusia ketika itu, sekaligus kelahirannya itu bukan hanya dilihat pada lahirnya, tetapi yang lebih bermakna, lahirlah seorang insan yang nak menyuburkan, yakni ketauhidan, keyakinan manusia kepada akidah Islam yang sebenar, kepercayaan yang hakiki, yakni kepercayaan kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga perkara-perkara yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-Baqarah di awalnya. Bila disebut orang yang beriman, siapa dia? Yakni orang yang meyakini, yang mempercayai perkara-perkara gaib. Inilah yang kita nak ambil roh daripada maulid Nabi sebagai intro, beginning, startingnya, supaya semarak Rasul ini perlunya kita menggarap iman, perlunya kita meletakkan ke dalam hati lubuk anak-anak kita, tuan-tuan. Bila mana nak cinta kepada Nabi, perlu adanya imannya kepada Allah, sehinggalah Rasul, malaikat, Al-Qurannya, begitu jugalah hari kiamatnya, qada dan qadar. Tapi kalau sekiranya imannya lemah, imannya rapuh, tuan-tuan, bagaimana adanya kesinambungan daripada maulid Nabi sehingga kita mempraktikkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis sahih menyebut, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajiz. Ke atas kamu, kata Nabi, sunnah aku dan sunnah daripada khulafa'ir rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali. Sebab mereka juga, kata Nabi, mendapat pimpinan bimbingan daripada Allah. Dan di akhir hadis itu, tuan-tuan sekalian, yang ni kita kena fahami sungguh-sungguh bila kita berada di akhir zaman. Sehingga Nabi SAW menyebut addu 'alaiha bin nawajiz. Ma makna hadis yang disebut oleh Nabi di hujung itu? Hendaklah kamu beramal dengan sunnah aku seumpama kamu gigit dengan gigi geraham. Ini yang dimaksudkan bila kita berada di zaman di ambang kiamat. Hari ini seluruh dunia, baik saintis, pengkaji-pengkaji, melihat macam-macam bentuk perubahan global, tuan-tuan. Had mula dah kepanasan yang kita nampak hari ini, yang tadi pun diberitakan, saintis-saintis sudah melihat dan menjangkakan sedikit masa lagi, yang bukan kata jauh, sedikit masa lagi, air laut, terutama di antaranya di sebelah negara Holland, Belanda, di Europe, air laut akan naik setinggi 2 meter daripada paras yang kebiasaan hari ini, tuan-tuan. Sebab apa dia? Pemanasan global. Di sebelah Atlantik bermula yang kata ais yang beku, cair. Dan ini dikaji oleh saintis, dan sehingga dinyatakan, kalau kita baca dalam Harakah Daily tadi pun menyebut bagaimana tahun yang dikatakan tahun 2500 dijangka bumi akan terbakar, tuan-tuan. Walaupun kita kata hari ini 2021, nak masuk 2022, lebih kurang dalam 2 bulan lebih sikit. Kita kata 2022, lambat lagi 2500. Zaman yang katakan tak tahulah, kita pun dah tak ada, cucu cicit pun dah tak ada, piat-piut pun tak tahu, wallahu a'lam. Tapi bermakna kajian itu menunjukkan bahawa ini yang manusia boleh memahami bahawa tak ada yang kekal. Bila bumi terbakar, tuan-tuan, maka habislah, hancurlah yang disebut sebagai hari kiamat. Itu pun jangkaan tahun 2500. Mungkin kalau Allah nak takdirkan kiamat lebih awal daripada jangkaan para pengkaji dan saintis. Kesemuanya mereka melihat pada hari ini perubahan demi perubahan, perubahan demi perubahan, struktur, dan begitu juga penjarakan jarak daripada satu tempat ke satu tempat, dan begitu juga keluasan
daratan berbanding dengan laut yang ada hari ini. Semua pada pengkaji dan begitu juga para saintis melihat bukan keadaan bumi ini statik, tetapi berubah dan terus berubah dan terus berubah, menandakan ada kuasa yang lebih besar daripada manusia, yang manusia tak mampu nak melakukannya, tetapi hanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malangnya tuan-tuan, lately mutaakhir ni nampak, inilah pencinta Nabi, pencinta Rasul, boleh dikira tuan-tuan hari ini, yang Allah bagi pengajaran kepada kita semua. Within 2 years, lebih kurang 2 tahun, Allah turunkan suatu wabak yang dinamakan wabak COVID-19. Cuba tengoklah gelagat behavior manusia yang ada hari ini. Saya tak tahulah di sini berapa ramai penduduk yang Muslim, tapi bagi saya rasa majoriti adalah Muslim. Yang hadir, yang mari ni tuan-tuan, agak-agak yang cinta Nabi berapa ramai? Yang duduk, yang tak turun berapa ramai tuan-tuan? Allahu Akbar. Ini yang kita kata cukup menyedihkan, mengecewakan perangai umat Islam di akhir zaman. Seumpama kata ulama, nahnu ma'inda tahassus. Apa makna ma'inda tahassus? Nahnu ma'inda tahassus, mati rasa, mendul perasaan. Setelah mana Allah bagi satu tandir peringatan kepada manusia, hei manusia, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41. Allah bagi tahu dah tuan-tuan, telah nampak kata Allah zahir kejahatan maksiat yang dilakukan oleh para manusia ni, kata Allah, barri wal bahri, sama ada di darat dan juga yang kedua di laut. Maksiat jahat ni tak gaduh kita nak tunggu tuan-tuan. Orang bunuh orang, minum arak, apalagi mencuri, berzina. Maksiat ni bila tak semayang ni kira maksiat dah. Tu senang mudah. Yang tak semayang maksiat tu. Bukan dosa kecil, tak solat, dosa besar. Tuan-tuan, kita hari ni seolah dah tak ada rasa dah tadi, nampak? Aku tinggal solat subuh, tak jadi batu pun. Aku tak semayang 5 waktu sehari semalam, Allah tak tukar pun aku jadi babi ke kera dah. Elok aku boleh ke darah lagi, nasi kandar, nasi wanggil, nasi ganja, contohlah. Aku tak semayang elok, tak ada masalah. Rezeki mencurah-curah, pangkat elok naik, walaupun makan rasuah sekonyong-konyongnya, tak ada masalah. Aku tak bayar zakat, tak ada masalah pun, duit aku tak hilang. Aku tak sedekah pun, tapi tak ada masalah. Okey, nampak duit aku tetap 2 juta, ada 2 juta, tambah lagi. Tahun depan pula lagi, dapat sikit lagi. Interest ke apa benda, bonus ke, keuntungan. Jangan tuan-tuan nak dabik dada. Jangan rasa macam Allah bagi kita suatu macam seumpama bukan itu suatu benda yang dimurkai, dilaknat oleh Allah. Ada orang yang tak dapat balasan di dunia, tapi Allah bagi besok di akhirat jenuh tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar cerita Ma'iz bin Malik, sahabat Nabi yang mengaku zina, dan akhirnya dia dihukum dengan farajmun haqqun ala man zana idza kana muhsinan idza qamatil bayyinah aw hamlun aw i'tiraf, kata Nabi. Yang penzina azani muhsan, satu lagi ghair muhsan. Penzina azani muhsan, yang dah ada bini, yang ada laki, yang ada anak, yang dah kahwin, lalu dakwaan mereka itu melakukan perbuatan zina yang dikeji oleh Allah dengan pembuktian yang ada, di antaranya yang disebut idza kana muhsinan idza qamatil bayyinah. Bayyinah ni keterangan 4 orang saksi. Kalau tak ada 4 orang saksi, au hamlun, hamil, mengandung pregnannya wanita, dan mana pembuktian hak yang dia dah nikah? Adakah surat daripada Songkla, surat nikah keluar Thailand ataupun dalam negara?
Kalau tak ada hamil, berzina. Baik, kalaulah tak ada 4 orang saksi yang adil dan tak hamil wanita tersebut, yang ketiga i'tiraf, yakni pengakuan. Inilah yang Ma'iz bin Malik jumpa Nabi, ya Rasulullah, ana azani muhsan, aku penzina yang dah berkahwin. Farajmun, hukum ke atas diri aku, hukum rejam ya Rasulullah, hukum hudud. 3 kali Nabi bagi peluang, dan seterusnya pengakuan jujur ikhlas. Ma'iz direjam, tuan-tuan, mati. Ma'iz direjam sampai mati. Nabi kata Ma'iz bin Malik ini adalah dakhalal jannah, dia ahlul jannah, syurga ya Rasulullah. Zina pun masuk syurga ke ya Rasulullah? Nabi kata apa dia? Sebab hukumannya telah dilaksana di dunia, akhirat selesai. Ada orang yang di dunia nampak dah terima dah balasan, ada orang yang di dunia tak lagi. Allah, besok beratlah tuan-tuan. Kalau tak, kita pun tak heran Nabi SAW dalam hadis yang sahih menceritakan ada 2 batasan yang Nabi lalui, tanah perkuburan. Nabi beritahu kepada Abu Bakar, aku dengar wahai Abu Bakar, siksaan kubur ni, 2 tempat ni. Lalu Abu Bakar kata, besar sangatkah dosanya ya Rasulullah? Nabi jawab apa dia? Dosa yang dia buat ni bukan besar mana pun, cuma bila mana dia kencing, dia buang air, kemudian dia tidak basuh dengan sempurna air kencing dia. Nabi dengar seksaan di dalam kubur. Cuba bayangkan tuan-tuan, kalau yang kencing basuh tak sempurna, seksaannya pun Nabi dengar. Ini pula tak sembahyang. Berapa ramai hari ini yang tak sembahyang? Di seluruh negara 85% kajian dibuat tak solat 5 waktu sehari semalam. Ini berapa tahun yang lepas. Ni tak tahulah pergerakan kita ni dah berapa tahun dah ni. 5 tahun, 10 tahun akan datang, bertambah lagi tuan-tuan. Hak yang tak semayang 5 waktu yang penuh, hak semayang maghrib, subuh tak semayang ramai. Hak yang tak semayang 5 waktu sehari semalam, jangan kata tak ada, berkenjah, kata orang utara, mengemut yang tak semayang. Ada kesan tak pada orang yang tak semayang? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut ayat 42. Kata Allah, semayang itu boleh mencegah, prevention of the crime, preventif, dia menjadi pencegah kepada perkara-perkara yang ada keinginan ataupun kecenderungan kita nak melakukan. Tak kira lah. Hak tadi zina dah sebut, mencuri, merompak, bunuh orang. Bila adanya solat, maka solat ini boleh kawal. Setidak-tidaknya kita kata dia ingat Allah bila dia nak buat maksiat. Lalu tak jadi dia nak minum arak, lalu tak jadi dia nak membunuh orang dan juga berzina dan sebagainya. Ini disebut dalam maksud hadis. Bila adanya iman, nampak. Tapi kalau hari ini dah sampai 85% meninggalkan solat, kita tak terkejut pun orang yang mengkaji baru-baru ini. Dia bertemu bual daripada 10 remaja perempuan. Remaja ni berapa umur mereka? Bukan 30 tahun. Hak belah-belah tahun ni. Ada yang mungkin tak sampai belah tahun, 8, 9 tahun. Mereka dah pandai, mereka dah seumpama orang dewasa. Apa benda kajian yang mereka buat? Apa temubual hak mereka tanya kepada remaja-remaja ni? 10 remaja wanita yang ditanya berkaitan dengan perbuatan seks zina, perbuatan seks bebas. Tuan, tak terkejut. 10 yang ditanya, 9 mengaku pernah melakukan seks bebas. 9 daripada 10 wanita remaja mengaku pernah melakukan zina. Bahkan disebut menjadi ketagih melakukan zina. Addicted. Dia jadi ketagih nak buat perkara yang dikutuk, yang dilaknat oleh Allah. Sebab antaranya inilah yang sebut tadi. Sebab mereka sudah jauh daripada Allah dan Rasul. Mereka tidak menyemarakkan, menyuburkan rasa cinta mahabbah lillahi wa Rasul. Bahkan mereka sudah tidak kenal siapa dia Nabi SAW. Sebab bila mana dianjurkan program-program keagamaan, bila sepatutnya kita mengimarahkan masjid dan surau,
Inilah tuan-tuan, di akhir zaman. Takkan nak bagi tahu lagi Covid tak habis-habis. Hampa pergi Langkawi boleh. Berhimpun di Pantai Cenang, berebut-rebut. Hotel penuh, full book. Hak yang semalam 3,000 pun tuan-tuan finish already. Tuan-tuan pergi telefon di Pulau Pinang, apa dia di Langkawi. Pulau Pinang pun sama. Full book tuan-tuan, ni waktu ni. Tapi bila mana program Maulid, Masjid Surau, Covid ada lagi brother. Bukan sinilah, jauh Covid di Jamaica, Zimbabwe ke macam tu lah kot. Tak boleh ustaz, kami tak boleh ramai-ramai di surau. Hampa pergi tempat perkelahan, waterfall, air terjun, swimming pool. Tak ada alasan pun. Tak ada alasan, langsung takut pada Covid. Tapi kalau surau, Covid. Jangan buat main, jangan buat main. Allahu Akbar. Inilah tuan-tuan, gaya pemikiran umat Islam di akhir zaman sudah berjaya musuh-musuh Islam. Mereka menyerang pemikiran umat-umat Islam di akhir zaman. Punya ramai hari ini yang wujud di kalangan kita umat Islam di dalam negara jenis liberal, imperial, plural, sekular. Ditambah ism, yakni fahaman-fahaman. Itu artinya ism. Pluralism, secularism, apalagi imperialism, yang mengambil Islam ni dalam bentuk acuan cara mereka berfikir dengan easy, dengan mudah. Islam begini, tak perlu pun tutup aurat, buka je kan. Kita hari ni zaman moden, tak payah nak pakai apa benda yang ni sangat. Janji ada dah baju cukup. Rambut ni kira macam najis mukhaffafah, dibasuh gitu hal je. Bukan jenis macam mutawassitah, bukan macam mughalazah. Ada fahaman yang macam, bukan baru ni tuan-tuan, hak lama dah. Fahaman liberal Islam ni, imperial plural ni dah lama dah. Tapi bila mutaakhir ni kita melihat semakin ganas mereka meresap, absorb. Terutama yang mereka dapat berjaya pancing anak-anak remaja kita hari ni yang mula nak meningkat dewasa. Bahkan perkara-perkara yang lalai, senjata dan peluru yang mereka hantar kepada kita hari ini, antaranya budaya hiburan, hedonisme, sehingga anak-anak kita lupa dah siapa dia Nabi SAW. Nak marhaban dah tak tahu dah apa dia marhaban. Tanya anak kita, Long tahu bersanji apa dia? Entah. Makan kanji, tahulah kot. Anak kita tak tahu dah. Marhaban, tak tahu. Reban tu tahulah, rebah ayam. Inilah yang disebut oleh Umar Al-Khattab. Esok nanti zaman dah orang tak tahu dah apa istilah ni orang dah tak tahu dah. Tercangak-cangak, terbangak-bangak kata orang. Bila sebut hudud, apa dia? Hudud, apa benda ni? Dia jadi heran, dia jadi macam peliklah bunyi macam tu. Inilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita menitik air mata bila mana mengenangkan suasana hidup hari ini di akhir zaman. Allah, hak yang nak menghafal Quran, sekolah-sekolah tahfiz, tuan-tuan tengoklah hari ini, ya Allah, masih lagi tak boleh dibuka tuan-tuan. Hak yang menghafal Quran, saya ada sekolah tahfiz di Ipoh, Perak, tahulah macam mana mak bapak merungut sampai kelar ni, la ilaha illallah Ustaz. Memang betul lah, hafal Quran ni tak boleh cara online, PDPR. Hak mengaji sekolah biasa ni, subjek sejarah ke geografi ke pun macam tu pun duk ramai merungut, susah payah. Tanyalah teacher, cikgu-cikgu. Hak Quran ni lagi lah. Hak nak belajar online macam mana tuan-tuan, PDPR. Bawah daripada Quran, bukan mereka hafal, mereka tengok. Nampak? Berapa lama dah sejak nun hujung bulan Ramadan sampai kelar ni, daripada bulan 4 sampai dah bulan 11 ni, lebih kurang 7 bulan dah tuan-tuan, anak-anak tak dapat belajar Quran secara bersemuka. Dah di akhir zaman ni bukan ramai anak-anak kita yang minat dengan Quran, nak hafal Quran. Kalau yang boleh ada minat nak baca Quran, hafal Quran ni, memang anak ni kira champion lah, betul-betul mujahadah lah mak ayah ni, betul. Tak semua tuan-tuan. Hak kita tahu sebab kenapa?
bi'ah suasana, environment yang ada di sekeliling kita dengan alat gadget. Dah ada alat gadget, macam-macam konten dalam alat gadget. Ada je wifi, internet, cukup dah. Dia boleh hidup tak tidur sampai 3-4 pagi anak-anak kita. Jenis pula mak bapak ni tak heran, tak peduli anak aku nak buat apa dalam bilik, gasak hang lah, janji jangan mati dah lah. Kan? Sampai peringkat mak ayah ni tuan-tuan, dia tak ambil peduli langsung anak-anak ni. Sedangkan Nabi ambil dalam satu hadis sallallahu alaihi wasallam, kita lihat dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Hadis ni menyebut, kata Rasulullah, adibu auladakum bi thalathatin khisal. Kamu didik anak kamu, kamu ajak anak kamu, kamu asuh anak kamu, kata Rasulullah, dengan 3 benda ni, kata Nabi. Yang pertama, kata Nabi, hubbi nabiyukum. Kamu ajar anak kamu bukan takat kenal aku, tapi sampai mereka hubbi nabiyukum. Al-hub, ma makna al-hub? Imalatun qalbun, tendensi, kecenderungan, berat hati. Mereka itu amat sayang kepada aku, kata Nabi. Boleh tuan-tuan hari ni kita didik macam tu. Kita pun tak tentu lagi nak didik anak macam tu. Allah, lagi berat. Yang kedua, Nabi kata, wa ahlul bait. Kamu didik anak kamu kenal ahlul bait. Siapa dia? Isteri ummahatul mukminin, isteri-isteri Nabi, anak-anak Nabi dan kaum kerabat Nabi. Bukan takat kenal. Nabi minta supaya kita ajar anak-anak sampai mereka sayang kasih kepada ahli keluarga Nabi. Boleh buat. Kita pun bila sebut nama ni, siapa dia? Entah. Hasan siapa dia? Entah. Husin siapa dia? Entah. Takat Khadijah yang tu kenal lah isteri Nabi. Tu pun lebih-lebih tak boleh dah. Khadijah binti apa? Entah. Tak belum entah lagi. Kadang-kadang Khadijah pun tak sebut dah. Dia main kat Jah. Lagi haru tu kan. Ni akhir zaman nampak. Yang ketiga, Nabi kata wa tilawatil Quran. Ajar anak kamu supaya mereka boleh membaca Quran. Bukan sekadar membaca Quran, bertajwid. Bukan sekadar baca dan bertajwid, seboleh-bolehnya hafal. Nak jadi engineer yang hafal Quran 30 juzuk. Jadi doktor 30 juzuk Quran di dalam dadanya. Arkitek, lawyer 30 juzuk Al-Quran di dalam dadanya. Syekh Muhammad Mursi, kita kata bekas ataupun mantan almarhum Dr. Muhammad Mursi, walaupun engineer, pernah mengaji dalam bidang engineering di Amerika Syarikat, tapi bila mana dia menjadi presiden Mesir satu ketika dulu, dapatlah beberapa bulan menjadi presiden Mesir, dan akhirnya ditumbang, diguling, dipenjara dan mati sewaktu di dalam mahkamah perbicaraan. Syekh Muhammad Mursi orang yang hafal Quran 30 juzuk. Bila jadi presiden, pemimpin pada waktu itu, dia nak tunjukkan leadership by example, kepimpinan melalui tauladan. Hari Jumaat, kalau nak sebutnya, jemaah tak mari lagi, tapi dia boleh duduk di saf yang paling depan, yang saf pertama. Sebagai presiden, pemimpin, dia duduk di depan sekali, saf awal, saful awal. Waktu bila? Fi yaumil Jumaah, yaumul barakah, sayyidul ayyam, pada hari Jumaat. Tuan-tuan, ini sebagai contoh. Tapi itulah di akhir zaman, orang yang macam ni tuan-tuan, dia pun tak lama tuan-tuan. Ujian dugaan yang dihadapi cukup getir tuan-tuan. Akhirnya digulingkan, nampak. Akhirnya sampai hari ni tuan-tuan, nampak As-Sisi hak jadi pemerintah negara Mesir. Kita nampak tidak seperti mana Presiden Mursi yang 30 juzuk berada di dalam dada. Tilawatil Quran. Kita nak supaya anak kita besok, besar besok, bukan setakat nak jadi Perdana Menteri, bukan setakat nak jadi CEO, bukan setakat nak jadi Menteri Kewangan, tetapi mak dengan ayah nak 30 juzuk di dalam dada lo. Tuan, tu kena tuan-tuan. Kita kena ambil yang paling tinggi dulu. Jangan ambil paling yang lekeh. Cukuplah setakat juz amma yatasaalun sampai qul a'udzu birabbin nas. Hak tu juz amma. Hak juzuk 30 ke bawah ni tuan-tuan. Ambil yang kalau boleh terus. Bukan juzuk yang ke-30, juzuk pertama sehingga juzuk yang ke-30.
Barulah mantap tuan-tuan kalau ada pemimpin yang macam ni. So dia akan fikir, aku nak ambil rasuah ataupun tidak, ni aku nak berlaku zalim ataupun tidak, aku nak abuse of power ataupun tidak. So semuanya no way bagi dia. Sebab dia dah dididik daripada kecil, tarbiyahnya, educationnya, pendidikannya, Allah, dididik dengan agama, dididik dengan agama, dididik dengan agama. Tu yang kita bila dengar cerita seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Dia Islamnya di Madinah, Yathrib. Di antara orang yang awal memeluk Islam di Yathrib, Madinah, golongan as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun ni maknanya golongan awal yang Islam di Madinah. Dia Islam bersama dengan Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdul Dar. Mus'ab bin Umair adalah muhajir. Rasulullah hantar Mus'ab. Yang kedua, Abdullah bin Ummi Maktum yang akma, yang buta mata. Pergi dulu. Sebelum aku hijrah, maka Nabi hantar dulu dua orang. Apa pergi ke Madinah, Yathrib, baik ajar orang Madinah Ansar ni, apa dia? Anda ajarkan mereka tentang Islam, ajarkan mereka tentang Quran. Mus'ab pun pilah tuan-tuan, sampai di Yathrib. Orang yang di antara yang awal memeluk Islam, Mu'adz bin Jabal. Berapa umur dia? Allah, 18 years old. 18 tahun Mu'adz bin Jabal memeluk Islam. Dia belajar sampai Rasulullah hijrah ke Yathrib, Madinah. Dia di antara orang yang rapid, yang rapat, yang sentiasa follow. I follow. Dia follow Nabi ke mana sahaja. Dia ikut Nabi kenapa tuan-tuan? Kerana nak belajar ilmu daripada lidah Nabi yang menyampaikan. Ni. Lalu digelar sebagai remaja alim. Apa yang katakan Mu'adz bin Jabal ni remaja yang alim. Hebat ilmu hukum halal dan haram. Seorang yang faqih. Orang yang hebat dalam bidang ilmu fiqh, hukum hakam. Rezeki Mu'adz yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, yang diriwayat oleh Imam Abu Daud, Al-Hakim, yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan hadis ini oleh Albani. Ketika mana Mu'adz menceritakan akhadha biyadi, aku dekat dengan Nabi pada waktu itu. Lalu kata Mu'adz, tangan aku dipegang oleh Nabi SAW. Nak jadi sahabat Nabi bukan senang. Nak jadi sahabat yang Nabi boleh pegang tangan sahabat ni lagi susah tuan-tuan. Rezeki Mu'adz bin Jabal. Lalu kata Mu'adz, setelah mana Rasulullah pegang tangan aku, Nabi pun bersumpah, wallahi ya Mu'adz, demi Allah wahai Mu'adz, inni la uhibbuk, aku cukup sayang, aku cukup cinta kepada hang ni wahai Mu'adz. Nabi sebut macam tu, inni la uhibbuk. Oh, nak jadi sahabat Nabi yang macam Nabi sebut pada Mu'adz ni lagi-lagi susah lah. Terang-terang Nabi kata, demi Allah aku amat sayang, cinta kepadamu wahai Mu'adz. Nak cerita Nabi ni boleh cakap macam tu pada sahabat. Dia sayang kepada Mu'adz, sayang kepada sahabat. Kita hari ni tak terungkap mulut ni, I love you Rasulullah, I miss you Rasulullah. Dah lah tuan-tuan, dah tak ada dah. Dengan mak dengan pak pun tak sebut dah, I love you baba, I love you mama. Mana ada hari ni. Masuk rumah tak bagi salam, terkejah, tendang pintu lagi ada. Tapi bukan nak di sini lah, Colombia ke mana tak tahulah tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan, ingat senang ke tuan-tuan nak didik anak adanya akhlak sebagaimana akhlak yang diceritakan oleh Allah di dalam Quran. Siapa dia? Rasulullah. Allahu Akbar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi tidaklah diutuskan melainkan menjadi rahmat ke atas seluruh alam. Semua duk tumpu kepada diri Nabi. Duk orang tengok every single daripada mulut yang Nabi bercakap, perbuatan yang Nabi lakukan. Lalu Allah sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya kata Allah, bagi kamu pada diri Nabi ada qudwah, ada uswatun hasanah, contoh ikutan yang terbaik. Tapi bukan semua. Kalau nak sebut ayat yang Allah kata tadi, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir,
yakni bagi orang yang mengharapkan pertemuan Allah di negeri akhirat nanti, dan juga wa dzakarallaha katsira. Hak yang nak tiru, yang nak ambil, yang nak follow, yang nak amalkan sunnah Nabi ni, kata Allah, juga orang yang banyak mengingati aku. Hak kalau kita hari ni yang semayang pun tak, macam mana nak ambil akhlak Rasulullah? Tu yang kita penyegan, pemalas nak bagi salam pun Assalamualaikum. Mana hari ni nak dengar kalimah salam ni cukup payah dah hari ni, tuan-tuan. Jumpa kawan di shopping mall, katalah City, tak kira lah mall mana pun, Sogo ke apa benda ke, Mid Valley ke, mana ada kita dah Assalamualaikum, Assalamualaikum, dah malu, tuan-tuan, kalau sebut bagi salam tu macam orang kampung. Betul. Macam low class lah kalau bagi salam ni. Susah kata di mall, kadang-kadang dekat rumah kita, depan jiran, dah lama tak jumpa, balik kampung dah seminggu dah, balik-balik jumpa, bukan nak bagi salam tu, gitu je, angkat tangan je. Cukup berat ni, tuan-tuan, mulut ni. Allahu Akbar. Ayuhan nas absyus salam. Antara yang awal Nabi sampai di Yathrib, Nabi kata pun dia sebarkan salam, manusia, wahai manusia, sebarkan salam, Assalamualaikum, selamat sejahtera ke atas diri kamu. Hak ni pun kita tak boleh amal dah. Anak-anak tadi payah dah. Kalau bapak, mak bapak dah tak amalkan, anak nak amal ke macam tu? Jangan marah, hai anak, hello ngangah, masuk bagi salam, mak pun tak bagi salam. Mana kita nak letak muka kita, tuan-tuan? Kena tutup dengan tempurung. Malu kita, tuan-tuan. Tapi kalau kita pergi negara yang bukan Islam, jumpa orang Islam, kalau ada pengalaman, tuan-tuan, saya lebih 10 tahun dah ada program dakwah di UK, di Europe dan sebagainya. Pengalaman lah. Bila jumpa kita ni, itulah dia ada orang beriman kita ni, tuan-tuan, orang Islam yang ada iman ni, dia ada macam satu connection, dia ada rasa. Kita jumpa aja, kalau di sana lah, bukan dalam negara kita, dia automatik, dia jumpa, dia tengok kita ada janggut lebih kurang 2-3 line, cukup dah. Dia boleh. Di Perancis saya pengalaman di dalam kereta api bawah tanah metro, kita tak kenal dia, dia pun tak kenal kita, tapi tadi roh orang Islam beriman ni, dia berkait, dia ada macam satu connection, tuan-tuan. Terus dia bagi salam, Assalamualaikum. Ada orang Islam dalam kereta api ni. Ni di Perancis, tuan-tuan, bukan di Malaysia. Kita pun jawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Sunnah Nabi yang macam ni pun banyak dah kita tinggal. Ini akhlak. Ini akhlak. Banyak dah kita tinggal. So itulah, kalau kita nak letakkan tadi anak kita, anak yang berkualiti, anak kita yang berakhlak mulia, kita kena ajar daripada kecil tadi. Bila Nabi suruh ajar anak kamu supaya mereka kenal aku, cinta aku, bermakna. Tengok dalam hadis-hadis Nabi, tengok di dalam kitab-kitab sejarah, dan kita terus amalkan. Tak boleh buat semua, jangan tinggalkan semua. Usaha kena ada. Sebab kita tahu sekarang ni, seumpama ni, kita katakan dunia ni sedang terbakar, api sedang marak, tuan-tuan. Kita kena cari sesuatu yang boleh memadamkan api. Saya katakan begitu perumpamaan, analogi nak sebutnya, tuan-tuan. Hari ni anasir-anasir barat, tuan-tuan, hari ni cukup kuat. Termasuklah yang berada di Riyadh, yang disebut sebagai Riyadh Season. Bila naik saja MBS, apa dia MBS, Muhammad bin Salman, mula dia nak jadikan seolah-olahnya Saudi ni, ini dia nak membaratkan Saudi Arabia ni, tuan-tuan. Hak kita tengok Mekah Madinah tu tak lah, bukan kapital ibu negara Saudi Mekah, bukan kapital Saudi Arabia Madinah. Hak kapital Saudi Arabia ni di Riyadh. Jeddah dengan Riyadh ni bukan baru, Arak ni dah lama dah di Riyadh dengan Jeddah ni, tuan-tuan. Hak muzik nyanyi pun dah lama dah di Riyadh dengan Jeddah. Tapi bila mana lately ni, mutaakhir ni, kita nampak Allahu Akbar, teruk dah nampak, tuan-tuan. Puluh-puluh ribu puak-puak Arab hak
mereka duk berjoget, yang laki yang wanita. Yang pelik, sunnah yang mereka ikut ni, yang sunnah mereka buat kan, sunnah ni ada dua. Satu sunnah jibiliyah, satu sunnah tasyri'iyah. Hak jibiliyah ni apa? Di antara sunnah pakaian. Tengok orang Arab ni punya jubah hegal ni tuan-tuan, oh kita kata mereka ni sunnah sungguh. Sampai padang bola pun tak pakai seluar. Di stadium mereka pakai jubah. Penonton lah, hak main bola takkan nak pakai jubah, jenuh. Hai, stadium kita tengok Pak Arab ni bubuh. Sunnah jibiliyah mereka tak tinggal. Tapi sunnah tasyri' yang disyariatkan, nampak? Tinggal tuan-tuan. Ni sebuah negara Islam. Hak kita pergi Nun, Mekah, Madinah, kenapa pula di Riyadh macam ni? Tak sama ke Ustaz? Nampak? Pemimpin yang menjadi pemimpin di Saudi Arabia, saya sebut dah di awal tadi, serangan-serangan daripada barat ni tuan-tuan, nampak? Mereka lemparkan, mereka lambakkan, dan mereka tahu pemimpin-pemimpin ni kita kena cangkuk dulu. Dan kita sedia maklum Saudi ni adalah sekutu kuat Amerika. Jangan main tuan-tuan Saudi ni. Sebab tu bila mana kita baca buku La Tahzan, Don't Be Sad, jangan bersedih, kita baca siapa dia punya tuan kitab, pengarang kitab? Oh, Syekh Dr. Abdullah Ain, apa dia? Syekh Dr. Ain Abdullah Al-Qarni. Siapa dia Dr. Ain Abdullah Al-Qarni? Oh, ulama Saudi. Oh, kita baca lagi, oh pernah dipenjarakan berapa lama? Allahu Akbar. Hampir setahun. Sebab dia menulis syair-syair. Seorang yang ahli sastra Arabnya, orang yang orang kata apa dia, mencintai bait-bait syair ni, dia memang orang kata yang spesialis pakar. Dalam bait-bait syairnya ditulis perkara-perkara yang menyindir kerajaan Amerika di atas kezaliman, di atas kekejaman Amerika terhadap Palestin dan seumpama dengannya. Allah tuan-tuan, Saudi tangkap Dr. Ain Abdullah Al-Qarni lebih kurang 10 bulan. Tu yang berjaya dia menulis sebahagian besar daripada kitab La Tahzan tu di dalam jeriji bersih dalam penjara. Ada 281 bicara bab atau poin-poin dia letak. Dan buku tu mencecah 1.5 juta, lebih daripada 1.5 million naskah yang berjaya dijual, dan di antaranya di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, dan juga di Timur Tengah. Cukup laris buku kitab La Tahzan. Kita kenal siapa dia tuan kitab. Dia tu di antara yang cukup anti dengan Amerika. Saudi tak boleh tuan-tuan. Kalau hang duk kutuk Amerika, hang balun Amerika, hang siap. Allah. Ni hari ni kita khawatir, takut. Sebab itu ni kita katakan sebab ada Mekah Madinah aja hak boleh tahan lagi. Keledak ni tuan-tuan, tak tahulah Saudi ni nak jadi apa tuan-tuan. Kalau Saudi pun dah macam tu, agak-agak negara Islam yang lain ni, Sudan pula dah bergolak. Sebelum ni Afghanistan. Kenapalah berjangkit benda-benda yang memusnahkan kemusnahan perang ni semua pada orang-orang Islam dan juga negara-negara Islam. Kita selamat pergi UK, pergi London, lancung, pergi Switzerland, Geneva, tak ada masalah, gangguan apa pun tak ada tuan-tuan. Dah Sudan pula problem ni. Lepas ni tak tahulah tuan-tuan negara mana pula jadi sasaran. Yang mereka hari ni tuan-tuan, puak-puak yang memusuhi Islam, mereka merancang, dia pun nak pecah belahkan kesatuan umat Islam tu di antara, masuk dengan pelbagai-bagai ism, dan mereka pecahkan lagi dalam bentuk fahaman mazhab. Hak ni Syiah, hak ni Ahlu Sunnah wal Jamaah. Hak mazhab pula dia macam-macam. Hak ada yang kata ni, hak ni yang kata bid'ah, yang ni. Dah mula dah tuan-tuan. Bergaduh, berkelahi benda-benda yang bersifat fara'iyah, yang benda furu'. Hak khilaf dah. Sambut maulid Nabi ni bid'ah ke tak? Oh, yang ni kata bid'ah, tak say, tak embuh. Kata orang Kelantan, Terengganu. Kata orang Perak, tak sia teman nak sambut maulid Nabi, bid'ah dalalah pula. Nampak? Kalau tak sambut maulid Nabi hari ni tuan-tuan, ni kita sambut macam ni pun, tengoklah banyak orang mengadap TV ke ataupun duk mari majlis ilmu tuan-tuan.
Hak ni kita kata maulid Nabi ni. Kalau tak sambut, sebab itulah kalau kita ambil pengasas di antara yang sambut maulid Nabi ni bukan calang-calang orang. Satu orang raja yang disebut namanya Syekh Muzaffaruddin Al-Ghiburi. Dia Muzaffaruddin Al-Ghiburi ataupun Ghiburi ni ipar kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Dia memerintah di satu tempat yang namanya Irbil di utara negara Iraq. Ini sekitar kurun Hijri yang ke-7 pada tahun 604 Hijri lebih kurang. Syekh Muzaffaruddin dia ni raja sultan, tapi dia ni bertaraf ulama. Hebat dia. Dan dia melihat setelah mana lebih daripada 500 tahun Rasulullah wafat, dia tengok semakin ramai orang yang mula meninggalkan Islam, syariat Islam. Masjid dah mula dah tak ada orang, nak dengar khutbah pun jarang-jarang. Dan kita pun baca kisah perang Bosnia Herzegovina 1995 to 1997, within 2 years apa yang berlaku Bosnia Herzegovina, padang jarak, padang terkukur, diserang oleh puak Serbia. Tuan-tuan, apa yang berlaku di Bosnia ni kita kena ambil pengajaran. Masjid ada, tak ada pengimarahan. Nak dengar khutbah Jumaat pun susah, azan berkumandang pun payah, tuan-tuan. Sebelum perang ni lah, tinggalkan habis. Yang ni sama jugalah. Setelah 500 tahun tadi, Syekh Muzaffaruddin melihat orang dah mula meninggalkan Islam. Selawat Nabi pun tidak. Tak ada dah nak cerita Islam ni, kira hanya la yabqal Islam illa ismuh, dalam hadis Nabi kata. Di akhir zaman, tanda nak kiamat, tak ada apa yang tinggal Islam itu melainkan hanya pada ismuh ni, nama. Nama okeylah. Zainab, hak yang perempuan, hak yang laki, Muhammad, Daud, Abu Bakar, pada nama sahaja. La yabqal Quran illa satru aw rasmu. Itu kalau sambung lagi. Dan Nabi kata tak ada apa lagi pada Quran melainkan tulisan-tulisan saja, khat-khat yang ada. Orang tak baca dah. Ni yang berlaku, nak sebutnya di akhir zaman. Jadi kita lihat di akhir zaman macam itulah Syekh Muzaffaruddin merenungi bagaimana dia nak mengembalikan balik kegemilangan Islam, supaya orang datang masjid imarah balik, hidupkan syariat Islam. Dia panggil seluruh ulama-ulama yang ada di Iraq, baik ulama tauhid, baik ulama fiqh, fuqaha, ulama tasawuf, semua dipanggil bincang. Dia kata dia ada idea yang dia nak minta pandangan dan pendapat ulama, okey ke tidak. Idea dia apa dia? Nak adakan acara ataupun nak adakan sambutan maulid Nabi, kelahiran Nabi SAW, insan agung. Maka seluruh ulama menyetujui, agree apa yang dicadangkan oleh Syekh Muzaffaruddin ni, semua setuju. Boleh. Dia jadikan sebagai macam antara acara tahunan sambutan maulid Nabi. Bila mana adakan sambutan maulid Nabi tadi, macam-macam lah pertandingan azannya, kuis agamanya, gitulah lebih kurang. Selawat Nabi, marhaban, barzaniyah pun semua. Mula dilihat orang mula balik, pergi masjid, mula balik hidupkan masjid, rumah Allah. Khutbah Jumaat ada balik, azan ada, imam sembahyang jemaah semua ada balik dah. Alhamdulillah. Nampak tak tuan-tuan? Dan ini juga disetujui oleh ulama-ulama, Imam Syafi'i, termasuk Imam Jalaluddin As-Sayuti, begitu juga Ibn Hajar Al-Asqalani, dan termasuklah yang disebut Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Antara Imam As-Sayuti menyatakan sambutan maulid Nabi ini dikategorikan sebagai bid'ah hasanah. Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi berpandangan, pada waktu zaman Rasulullah hidup, sahabat tak sambut sebab mereka hidup ni sebab Nabi ada depan mata. Tak sambut maulid Nabi pun Nabi ada depan mata, tak apa. Tapi kita, kata Qardawi, dah jauh dengan Nabi, Nabi dah wafat 1400 tahun, kita tak ada dah nampak jasad Rasulullah. Jadi semakin jauh kita punya rasa cinta, rindu kepada Nabi ni dah semakin kurang. Bangkit kadang-kadang kita nampak langsung dah tak ada dah dalam hati kita.
Maka Qardawi menyatakan adalah sesuatu yang diharuskan diadakan sambutan maulid Nabi. Ini antara hujah ulama-ulama. Ni kalau kita tak buat ni maulid Nabi ni malam ni tuan-tuan, anak-anak kita tak apalah, dia pun bising-bising sikit tak apa, tak ada hal. Sebab kita faham, kita pun dulu bukan takat macam tu. Ni kipas-kipas disuruh ni dah macam Tarzan bergayut tuan-tuan. Contoh gitulah. Bukan kata ni nakal kita, bising kita. Anak-anak kita hari ni tak apalah, kejap lagi dia peluklah sembahyang. Daripada duduk di rumah main game, paling tidak dia pun kenal, oh ni ustaz, ada jubah, ada kepiah, gitulah. Oh ustaz cerita tadi pasal tu. Dia bukan boleh lama nampak, kejap masuk keluar, kejap masuk keluar. Itu kanak-kanak yang umur berapa tu? 10, 12 tahun. Kanak-kanak yang umur 80 tahun, tuan-tuan, nak cerita dia. Ni kita nakkan kemeriahan. Kalau boleh ramai lagi turun, panggil lagi adik-adik sekalian, kawan-kawan yang lain. Jangan ajak main guli pula dalam surau ni. Jenuh. Sepatutnya kita rasa amat-amat beruntung sebab ada sesuatu yang menyebut nama Allah dan Rasul. Wa innal malaikah latada'u ajnihataha. Maka kata Nabi, malaikat turun. Rugi yang tak turun. Malaikat turun, kita tak turun. Allah, sombongnya kita dengan Allah Ta'ala, sombongnya kita dengan Nabi. Nampak? Ibu-ibu ada berapa orang? Okey lah, alhamdulillah. Tadi nampak seorang, ni nampak dah 30 orang dia nampak, alhamdulillah lah. Dengan malaikat-malaikat lah yang campur sekali tu. Ni tuan-tuan, kita nak semarakkan maulid Nabi. Ni baru mukadimah, belum start lagi ni. Lewat sikit kita start insya-Allah. Saya jauh ni daripada Ipoh ni, malam nak balik Ipoh ni. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kena lihat bahawa bila mana tadi Nabi sebut nak hidupkan sunnah aku ni cabaran, ujian, ya kita tak nafikan. Macam-macam ujian. Hak masjid dengan cara masjid, surau dengan cara surau. Berebut jawatan pun ada juga. Ada macam-macam hal. Ada macam-macam jenis jawatan kuasa pun kadang-kadang kan masjid ni. Gaduh, berbalah. Hak bendahari tengok duit banyak. Oi, banyak pula masjid ni duit. Dah rasa sayang pula bendahari dengan duit masjid. Padahal bendahari bukan duit dia. Dia tolong pegang duit aja. Hang bendahari cari duit satulah kalau nak cari. Kalau tidak pun bentang dalam mesyuarat. Mesyuarat agung ke mesyuarat bulanan masjid. Ni berapa baki, masuk berapa, keluar berapa. Dan kita ada jawatan kuasa dakwah umpamanya, Biro Dakwah ataupun AJK Dakwah. Dia menguruskan hal ehwal berkaitan dengan pengimaran masjid. Dan dia nak cari siapa yang nak mengajar, siapa nak dia nak jadi penceramah maulid Nabi. Contohlah, dia susun program. Dan dia tahu aku punya tugas Biro Dakwah, AJK Dakwah, insya-Allah Ta'ala tanya di akhirat. Bukan aku sonok-sonok, bukan aku ada gaji. Aku buat ni kerana Allah. Jadi aku nak mengimarahkan surau ataupun masjid tadi, dan aku memerlukan kos umpamanya. Nak ceramah mesti ada duit, nak kuliah mesti ada duit, ni api akaun semua kena duit. Tapi sebab aku ni Biro Dakwah, maka aku nak kena susun program macam ni, macam ni, macam ni. Bila mana dia minta duit bajet daripada bendahari, bendahari jangan kata tak ada kerja lain ke, ceramah pula dah. Ini masalah tuan-tuan. Kita sampai tahap seolah kita punya duit yang kita buat, walhal duit sumbangan orang ramai. Saya buat 2 bangunan untuk Mahat Tafiz sekolah saya di Ipoh. Saya cari duit dalam setahun adalah dekat 2 juta. Saya tak boleh simpan duit tersebut. Bukan maksud tak boleh simpan terus, tapi kena fikir orang bagi ni wakaf, sumbangan, zakat dan sebagainya, kita kena manfaatkan. Tak boleh aku punya duit ni dah. Kita tak boleh macam tu. Mati kita ni tuan-tuan, teruk kita tak buat apa yang sepatutnya. Kita lantar macam-macam lah, promosi sana itu ini, minta dana persumbangan, nak bina, tapi kita tak buat. Berdosa kita dengan Allah Ta'ala. Jangan main. Dahsyat kalau ada lebih, baik simpan pula untuk pengurusan.
Ini bukan kita boleh simpan duit ni, duit wakaf orang, duit sumbangan orang. Sebab itu kalau dalam konteks masjid, bila mana dapat duit kita habiskan untuk pengimarahan masjid, orang lagi suka, orang lagi seronok. Bagus masjid ni aktif, nampak? Bukan sekadar untuk masjid. Kadang-kadang nampak orang yang susah, fakir miskin, dia adakan bakul makanan macam-macam, dia adakan apa dia, food bank dan sebagainya. Ni kena kreatif lah tuan-tuan. Jangan duit AJK ni duduk menyandung tepi dinding, kemudian you hahu gitu je lah. Terima duit banyak, okey, simpan. Duit banyak bagi bendahari. Bukan itu cara kita nak uruskan ataupun nak takbir masjid. Ya, perlu kita ada sikit simpanan. Apa-apa hal emergency, ya, mungkin kita kata aircon masalah, problem, bocor dan sebagainya, nak kena duit juga. Bila air masalah gitu gini, leaking dan macam-macam. Tapi tak boleh kita kata aku nak 100,000, nanti tunggu 200,000 nanti baru kita belanja. Mana boleh macam tu tuan-tuan? Kita kena belanja kerana Allah. Takutnya bukan kerana apa, esok Allah Ta'ala tanya everybody, seorang-seorang pengurusi, ya, kemudian timbalan pengurusi masjid, kemudian ni bendahari, kemudian imam pun termasuk ni, AJK. Apa kita nak jawab tuan-tuan? Dia orang bagi, kita tak amanah. Bila Nabi kata orang tu tidak ada iman, maka dia tidak amanah. Tak ada amanah ni makna dia tidak ada iman, kata Nabi. Berat tuan-tuan. Jangan syok-syok seronok pegang jawatan itu, jawatan ini. Bukanlah nak menakut-nakutkan, tapi kita nak kena adil. Bertanggungjawab, mesti responsibility. Bertanggungjawab tuan-tuan. Saya pun takut. Bukan senang dia orang ni, kadang-kadang tak tidur malam tuan-tuan. Duk fikir-fikir 24 jam ni dia orang ni, ya Allah aku takut. Iya tuan-tuan. Risau kita. Termakan sekupang RM1 tu, ya Allah. Daripada aku termakan, tak apalah, biarlah aku ambil duit aku, masukkan dalam tabung aku. Risau, takut. Allah Ta'ala tanya besok. Cukup takut tuan-tuan. Kalau setengah orang dia tak heran, apa peduli apa. Berjuta-juta duit dalam bank tuan-tuan, hasil sumber daripada rasuah, dia tak peduli. Setakat dapat duit RM50 apa semua ni daripada ni, boleh kau tim ni, dia tak peduli. Pada dia tak ada masalah. Tapi tengok kesan, dia nak pergi masjid payah, nak pergi surau payah, sebab hati dia dah hitam tuan-tuan. Kadang-kadang AJK masjid pun tak datang masjid. Kadang-kadang AJK surau pun tak datang surau. Pengurusi surau tak mandang, kata orang Perak yuk. Mana ni AJK dakwah? Ghaibul ghuyub, hilang. Mana bendahari? Nampak? Maulud Nabi. Patut AJK komiti, kalau ada program yang besar-besar macam ni, hadir. Malam ni insya-Allah lah pakat hadir belaka kot. Rasanya hadir lah malam ni insya-Allah di sini. Ada yang tak nampak muka, jarang sangat. Ada kadang-kadang Allah, pengurusi masjid, nazir masjid, dia punya rumah dengan masjid jaraknya 40 km. Bagi orang lain lah jadi pengurusi nazir masjid. Hak yang kita jauh rumah dengan masjid, yang kita berebut nak jawatan pengurusi nazir. Mengapa tuan-tuan? Ya Allah, takut orang komplain, orang akan cakap tak pernah nampak pun pengurusi masjid, nazir masjid jawatan nak. Nampak? Sebab dia kata apa dia, imam dah ada, cukup lah aku ni kira datang meeting mesyuarat agung dah lah. Ada jenis macam tu. Jadi saya katakan tadi, Nabi mengurus bukan sekadar Nabi tunjuk teladan mengurus sebuah negara, tapi Nabi menunjukkan cara bagaimana juga kita manage menguruskan institusi masjid. Dan begitu juga yang lain-lain. Nabi nak tunjukkan bahawa ini cara. Kalau kamu jadi pentadbir masjid, maka ini. Apa dia? Hendaklah kamu mengimarahkan masjid. Sebab Allah sebut perkataan imarah ni dalam surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunul muhtadin. Orang yang mengimarahkan masjid, kata Allah, siapa dia? Hak yang beriman pada Allah, hari akhirat, hak yang semayang, kemudian mereka yang membayar zakat, menunai zakat, dan juga mereka tak takut melainkan hanya kepada Allah. Dia pun takut pada Allah ni. Aku takut duit ni kalau orang duk bagi aku simpan, takut aku kena perhabiskan. Kalau tak semua pun, tapi nak kena amat-amat, kita kata kena adakan
macam-macam program-program. Supaya apa dia? Orang boleh datang ke masjid surau. Kalau perlu katakan buatlah sikit makanan umpamanya, maka buat. Dia orang ramai sumbangan. Hari ni kan kadang-kadang kalau tak ada makan, orang tak datang. Tapi kalau ada majlis ilmu, tak kira lah maulud Nabi lagi lah. Buat pula pulut kuning, pula rendang pedas ayam daging. Oh, kalau ada lah malam ni, tak ada saya balik lah. Apa nak kata tuan? Iya, kadang-kadang setengah tempat dia kena ada makun orang kata. Orang kena tanya, malam ni ada makun tak? Padahal rumah bukan tak ada nasi. Paling tidak pun ikan sardin pun mahal hari ni. Tapi saja bila sebut maulid Nabi takkan kosong. Paling tidak pun kuih pelita manisan, manis-manis ada lah kot. Karipap, cekodok ke apa, kuih bom. Kan? Hak makun. So kita nak marahkan kadang-kadang perlu macam ni. So, kena buat lah. Jangan kedekut. Jangan ni duit orang bagi ni. Mana boleh makan-makan, hukum haram. Boy, cepat menu haram. Tanyalah dulu orang yang pandai agama, yang tahu hukum hakam, jangan terus haram belaka. Hak yang simpan, yang tak nak keluar duit, apa hukum? Sampai ceramah pun berkira. Tak cukup-cukup lah kata bendari. Kita buat seminggu sekali je ceramah kuliah. La haula wa la quwata illa billah. Mana sunnahnya tuan-tuan? Ibu sekalian. Kadang-kadang muslimat dahaga kerana ilmu. Kita panggil lah kot mana-mana ada yang kena ustazah. Nak panggil ustazah semua arun ni berat lah kot. Kena orang ramai. Kemudian nak macam takat-takat kita yang ada di Putrajaya ni, carilah mana-mana ustazah yang boleh bagi ilmu fardu ain. Orang perempuan pun nak juga bahagian dia. Hak yang muslimin ni kan kita juga. Kalau yang kuliah maghrib boleh, muslimin-muslimat boleh hadir. Tapi nak khusus, mungkin nak panggil ustazah ni bukan apa, nak cerita pasal darah haid, darah nifas, kemudian macam mana wiladah, kemudian orang perempuan punya hal macam-macam, cara semayang orang perempuan. Dia ada dia punya kumpulannya. Inilah yang kita nak buat, tuan-tuan. Tu yang saya kata, AJK komiti kena kreatif. Bukan nak simpan duit, bukan kedekut duit. Al-bakhil. Itu yang disebut. Sampai dia rasa macam duit ni aku punya, duit ni aku. Tak boleh lah macam tu. Takut insya-Allah Ta'ala tanya berat, tuan-tuan. Adalah hadis Nabi pun dah sebut dah. Hadis yang disebut hadis hasan lagi sahih At-Tirmizi, bila mana Nabi kata la tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'ala. Tak berganjak kaki seseorang hamba itu sehingga Allah akan soal, tanya beberapa soalan. Ada 4, antaranya an umrihi fima afnahu, tentang umur kamu apa yang dah kamu buat. Yang kedua, Nabi menyatakan Allah Ta'ala tanya lagi, apa dia? An ilmihi fima amila fihi. Ilmu ni kamu cari tak? Kamu tuntut tak ilmu? Dah kamu tuntut ilmu, dah belajar, kamu dengar kuliah ceramah, kemudian kamu amal tak apa yang kamu dengar, yang kamu tulis, yang kamu baca dalam kitab. Yang ketiga, ini an malihi min aina tasabah wa fima anfaqah. Daripada harta yang kamu dapat, daripada mana sumber kamu yang kamu dapat, Allah akan soal, kemudian ke mana kamu belanjakan. Saya nak habis yang keempat, an jismihi fima ablahu, dan tubuh badan kamu termasuk panca indera, mata kamu, telinga, lidah kamu, kemudian apa lagi, perut kamu, kemaluan kamu, tangan dan kaki, semua ni akan disoal oleh Allah. 4 perkara tadi Nabi kata belum berganjak kaki kita di hadapan Allah, Allah akan tanya soalan tadi. Dan yang ketiga tadi tentang harta, termasuklah kita masjid surau, kita dapat donate ni, orang bagi dana, orang bagi sumbangan, infak, wakaf, mungkin zakat, tiba-tiba kita tidak manfaatkan. Sedangkan Allah Ta'ala tanya tadi, bukan takat an malihi fima, apa dia yang disebut tadi, an malihi min aina tasabah, tapi Allah akan tanya wa fima anfaqah. Wa fima anfaqah tadi, ma anfaqah, ke mana kamu belanjakan, ke mana kamu hantar duit tadi, apa yang kamu buat. Sudah-sudah dah ada 400,000. Ada masjid, saya tak nak sebut di daerah mana, negeri mana, tapi dalam Malaysia ada. Yang saya sendiri dengar, satu masjid 400,000 dan satu masjid lagi lebih kurang 400,000. Duit ni punya banyak. Ustaz, masjid ni Ustaz, seminggu dibenarkan hanya sekali je ceramah kuliah. Allahu Akbar. Tanggunglah tuan-tuan, besok di akhirat. Kalau duit ada 400, kita tak heran lah. Kalau kata seminggu, sebab dia tak ada Ustaz, kita ni 400 nak bayar duit ekor napi pun
400,000 tuan-tuan kuliah betul-betul seminggu sekali je. Itu nak kata apa? Satu lagi masjid ni 400,000 dia campur duit anak yatim, duit fakir miskin, duit masjid pengurusan. Mana boleh tuan-tuan, berdosa. Itu nak bagi tahu cara kaedah kalau ada tabung. Kalau nak buat banyak tabung lah. Ni tabung fakir miskin, tabung anak yatim, ni tabung pengurusan masjid. Kena ada 3 tabung lah. Jangan dijamakkan habis satu tabung. Ditulis itu, ini tabung infak fakir miskin, anak yatim, kemudian pengurusan masjid. Kita ambil sekupang duit daripada anak yatim, tanggung esok kita di akhirat. Haram hukum dia. Katalah masjid buat maulid Nabi, kemudian ambil daripada tabung tadi, ada orang niat untuk anak yatim, kita buat makan ramai-ramai. Hampa tanggunglah. Jangan buat main. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yad'ul yatim. Tuan baca dalam surah Al-Ma'un tu tafsir ni. Siapakah orang yang berdusta? Allah tanya. Kita ingat orang yang berdusta ni antara orang yang munafik, orang berzina, orang minum arak, bunuh dan sebagainya, curi, merompak. Rupanya Allah jawab, ara'aita alladhi yukadzibu biddin, siapakah orang yang berdusta di dalam agama? Allah kata fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yakni itulah mereka yang mengherdik. Dalam tafsirnya panjang, dalam tafsirnya lagi bersifat syumul, menyeluruh, termasuklah mereka yang menahan duit daripada sampai kepada anak yatim, dan juga mereka yang aniaya kepada anak-anak yatim, termasuklah mereka walaupun sekupang ambil duit daripada harta anak yatim. Tuan, jangan main. Sebab dia niat nak bagi anak yatim, tiba-tiba kita satu tabung jamak habis. Fakir miskin pun kita balun, hak pengurusan masjid pun kita pun. Jadi kena buat 3 tabung. Ini kita ada pengajaran. Ada masjid 400,000 duit. Ini nak sebut. Ini banyak lagi lah kita, ya, memang perlunya kita melihat kepada apa dia panduan, pedoman yang dibawa oleh Nabi SAW, supaya kita ni betul-betul mengamalkan sunnah Nabi yang sebenarnya berdasarkan pengetahuan, knowledge, ilmu yang kita pelajari. Kita tak nak amalkan benda-benda yang kadang kita pun tak tahu betul ke ada sumbernya, yang kata sunnah Nabi ni. Kalau tak ada, kenapa kita buat? Sebab Nabi dah kata dah perkara bid'ah ni, yang disebut bid'ah ni perkara yang diada-adakan. Jadi benda-benda bid'ah ni ada yang disebut, satu kata Imam Syafi'i bid'ah hasanah, yang kedua bid'ah dalalah sayyi'ah. Hak yang kita nak ambil tak pula bid'ah hasanah, tapi hak dalalah ni yang Nabi tak suruh pun kita pergi kubur, kemudian pergi minta pada kubur keramat nombor macam-macam lah. Esok nak main nombor ni, arba'atun digitun magnum. Nombor apa benda tu? Arba'atun, 4 digitun nombor, magnum, magnum 4 nombor ekor. Malam Jumaat pergi menurun di kubur keramat mana-mana, dia pergi tok-tok guru wali-wali minta nombor. Tak gila baba. Ini bukan sunnah. Ini benda bid'ah dalalah. Banyak lagi lah tuan-tuan, banyak lagi. Hak yang Tok Bomoh di Kelantan, boleh yang kita pun pergi percaya pula. Allah, nak kahwin tu perempuan tu, kemudian katanya ada gangguan. Pergi-pergi Bomoh tu pegang kemaluan, kemudian terus tubuh dia rogol je perempuan tu. Kan Pak Su tak silap saya nama dia. Ditangkap oleh pihak polis. Karut. Hak cara Islam ada banyak, rawatan Islam, perubatan Islam, Darul Syifa. Nak pergi jumpa kahin siapa dia ni, jenis Bomoh pengarut ni. Yang pelik tu kita percaya pula Bomoh tu bawa pula masuk dalam bilik, telanjang. Dia pun telanjang. Gila ke apa? Nak buang jin kena telanjang. Tu yang kata tadi. Jadi kita ni macam jahil tu, jahil yang jahil murakkab. Jadi jenis bodoh-bodoh sombong, tak nak mengaji, tak nak belajar. Bila kata macam ada gangguan, kita kena jumpa orang ni. Ni dengar cerita di ujung sana tu ada orang yang boleh berubat. Dia tak sebut Bomoh, orang boleh berubat. Eloklah. Kena datang minggu depan ni. Kemudian itulah kena bawa baju mandi selai. Kemudian bawa lah sikit 5. Mula kita kata 5 percayalah kot, orang berubat ni kena 5. Hak yang kata baju mandi tu yang jenis jarang yang pakai yang pula dah. Ni contoh tu kan.
Akhirnya nampak habis al-bantayun wal sapuyun wal balunun. Kena balun dengan tok bomoh kahin. Hak pergi macam tu, ingat Nabi kata pada dia, wa ma utitu kahin asyrak billah. Kamu pergi mendatangi kahin, maksud dia kahin ni tok bomoh yang jampi serapah benda yang bukan cara Islam. Asyrak billah ni maksud dia apa dia? Syirik. Itu kena be careful lah anak-anak kita yang perempuan, yang tak perempuan pun. Banyak hari ni penyelewengan. So itu yang Nabi suruh kita mengaji, belajar. Tak boleh ada sentuhan yang katakan sentuhan kulit dengan kulit ni. Bahaya, very very dangerous. Ini kalau kita tak belajar, tuan-tuan, Islam inilah jadinya. Yang Nabi nak cerita tentang akhir zaman ni, orang tinggalkan Islam. Mereka tak mau. Tapi mereka ambil banyak. Nabi kata pada dia, la tattabi'unna sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dab lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-Yahudi wal Nasara, qala faman aw kama qala, rawahu Muslim. Hadis sahih. Kamu akan ikut jejak langkah umat yang terdahulu, mula-mula sejengkal kemudian sehasta. Kemudian mereka masuk dalam lubang dab, maka kamu masuk juga. Siapa mereka ya Rasulullah? Adakah Yahudi dan Nasara? Nabi jawab, siapa lagi kalau bukan puak Yahudi dan Nasrani. Yang kita ikut hari ini bukan sunnah Nabi, daripada puak Yahudi dan Nasara. Saya katakan tadi, mereka merancang dengan penuh strategi, perancangan halus mereka. Hak yang pemimpin lah. Hak yang tak pemimpin, yang dipimpin mudah aja. Dengan drama Korea, itu contoh lah. Dengan drama Jepun, tak kira lah. Lalai ke tidak? Lalai. Bola, sebiji bola je. Bola ni bukan kata kita je minat, tok-tok imam pun minat, tok-tok guru kita pun ramai juga minat. Tapi tak adalah kita kata hak bola ni macam hiburan, nyanyi melalak joget ni, kan? Cuma ini antara yang kalau kita nampak beberapa perkara yang digunakan oleh Pak Yahudi dan Nasara. Ialah kalau bola pun bagi sebiji bola, campak tengah padang 2 jam. Boleh bangun tahajud tak? Pukul 3 pagi dah. Hak Man U dengan Liverpool 5 telur. Kena belasah dengan Liverpool. Berapa jam tuan-tuan? Pemain Islam ada salah skor gol, apa dia, hat-trick 3 gol. Bila ada je orang Islam dalam tu, kira Islam belaka dah semua. Tak, bukanlah maksud kita anti bola, tapi nak ceritanya, boleh lalai tak? Tak salah, tapi kita taklah terlalu taksub sampai boleh bola 3 pagi tapi tahajud tak boleh. Tu maksud saya. Tak salah lah nak tengok bola kalau boleh 2-3 pagi. Yang sebelum ni Euro Cup, kan, akhirnya siapa yang win? Siapa yang juara? Itali Itali ke ni? Saya pun lupa dah. Orang sini tak tengok bola pun. Bagus juga orang sini tengok bola. Tengok Euro Cup sebelum ni, mereka punya game pukul berapa tuan-tuan? Daripada pukul 2 sampai pukul berapa? Pukul 4 pula sampai lajak sampai ke subuh tu. Kita tak pergi surau. Lalai tak? Kuliah subuh kita tak dengar bola. Sebab nak tengok jangan main ni England dengan France. Ini Portugal ni. Apa ni, CR7 ada ni, Cristiano Ronaldo. Kesukaan aku number 7 jersey. Sebab dia punya game akan lajak sampai pukul 6. Sudden death ke apa benda. Tak pergi surau, tak pergi masjid. Bola punya hal. Yang ni yang kita kata bukan cara dia. Setakat bola boleh, tapi jangan taksub sampai kerja-kerja agama kita tinggal. Sekadar kita kesampingkan, tak apalah minat kita. Tapi janganlah sampai kita sampai mesyuarat meeting masjid pun tergendala. Pospon lah bulan depan sebab ni musim bola. Allahu Rabbi. Haru je ni tuan-tuan. Hak yang nyanyi tu saya cerita, hak TV. Saya alhamdulillah lah, Allah bagi pada saya, bukanlah nak kata apa, hak TV ni tak ada TV di rumah pun tak apa. Astro saya dah potong lah, tak ada dah. Tak minat tuan-tuan. Tambah pula kalau nak tengok alat-alat gadget ni banyak dah, banyak macam internet itu ini, kalau nak tengok, minat tu tak ada. Betul tuan-tuan, minat tu tak ada. Sampai nak habis 2 jam tengok drama Korea dah, Hindustan.
Kot ada pun mungkin ada satu dua filem yang ada pengajaran kita nak ambil sebagai ibrah dia, nak boleh cerita dalam ceramah itu je. Tapi nak hadap TV hari-hari ni tak adalah tuan-tuan. Tak tahulah, kita yang lain kita tak tahulah, tapi bagi saya tak adalah. Kalau tak ada TV ni tak jadi gila lah macam tu lah. Setengah orang jangan main. Oh, tak ada TV, tak ada Asro, nak masuk Tanjung Rambutan tu, jangan main. Tak boleh aku kalau tak ada TV, hospital bahagi aku. Baik aku bahagia di sana daripada aku tak dapat tengok TV. Oh, lagi harum. Setengah orang lah. Hak yang perempuan tak kira, tak kisah. Ini yang berlaku. So, ini digunakan oleh puak-puak yang memusuh Islam. Habis dicampak tu yang tadi festival, perayaan, pesta hak yang berlangsung di Riyadh, nyanyi, joget. Bukan sikit, puluh ribu ni waktu-waktu Covid ni tengah berlangsung ni, bukan sehari, bukan semalam, dia berapa malam ke berapa hari tu. Nak kata apa tuan-tuan? Kalau mereka dah tengok Saudi pun boleh mereka main macam tu, mereka boleh pancing lah. Setakat negara lain apa hal? Tak ada hal lah. Saudi, Mekah, Madinah berpusu-pusu orang datang berjuta musim haji. Mereka berjaya, nampak hak yang kata king-king ni, pemimpin-pemimpin dengan egalnya, dengan jubah, mereka berjaya pancing, mereka berjaya rosakkan. Setakat negara lain ni tak ada apa hal lah. Yang tak ada Mekah, yang tak ada Kaabah, yang tak ada makam Rasulullah, senang sangat, enteng, mudah. Kata orang Indonesia, bisa gampang katanya, senang bagi mereka. Itu sebab kita kena lihat tadi, sampailah kita daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. Kita berkiblatkan kepada puak Yahudi dan Nasara, sehingga kita dah tinggal sunnah Nabi dan yang dikatakan daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharapkan Maulid Nabi kali ini mudah-mudahan subur ingatan kita kepada Rasulullah. Dan kita mengharapkan dengan selawat yang kita terus amalkan setiap hari, tak kurang 100 hari. Jangan kurang 100 hari selawat. Boleh tuan-tuan? Setiap hari ulama kata kalau boleh jangan kurang 100 kali kita istighfar, jangan kurang 100 kali kita tahlil la ilaha illallah tu, dan jangan kurang 100 kali kita selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau boleh buat 300 kali dia istighfar, 300 kali tahlil, 300 kali selawat, itu lagi baik. InsyaAllah ingatan kita segar bugar pada Allah dan juga Rasul. InsyaAllah mudah-mudahan. Cukup sekadar itu untuk bicara Maulid Nabi, perkongsian ilmu. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua tuan-tuan.